Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita jumpa lagi. Sampai hari ini persoalan masalah bahasa Melayu di Malaysia masih menjadi perdebatan. Hal ini dikarenakan banyak dari warga-warga Malaysia yang bukan Melayu yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Bahkan ada salah satu media di Malaysia itu yang selalu menerbitkan lebih banyak menggunakan bahasa Chinese dibandingkan dengan bahasa Melayu. Dan ini menimbulkan percikan kemarahan dari seorang tokoh yang ada di Malaysia. Seperti apa kira-kira? Berkenaan dengan pembahasan tentang bahasa Melayu yang dianggap gagal digunakan sebagai bahasa kebangsaan dalam mempersatukan Malaysia. Dan video ini dari channelnya The Wanderer. Silakan dikunjungi channelnya, jangan lupa di subscribe dan ditonton videonya. Langsung saja kita saksikan videonya berikut ini. Hello Wanderers, di video ini kita masih membahas mengenai alasan bahasa Melayu Malaysia masih jauh untuk menyaingi bahasa Indonesia yang sudah mendunia lewat UNESCO dan terkenal di berbagai negara. Sedangkan bahasa Melayu Malaysia masih mengalami masalah di dalam negeri mereka sendiri. Memang, bahasa Melayu di Malaysia adalah bahasa utama di Malaysia, tapi sebagian rakyatnya yang berbeda etnis jarang sekali berbicara, belajar, dan menguasai bahasa Melayu Malaysia. Dan ini menjadi ancaman bahaya bagi bahasa Melayu. Di sini ada cuplikan dari profesor asal Malaysia. Ia kritik keras persatuan bahasa di Malaysia. Yuk kita saksikan. Kita tengok dua ini. Anak Melayu tak apalah, tuan-tuan nak kata lebih ekstrim lagi. Masuk sekolah agama, masuk UIA, masuk UiTM dan sebagainya. Melayu ini, bila dia keluar daripada kelas, walaupun mediumnya bahasa Inggeris, dia tetap cakap Melayu. Anak Cina, ya tuan-tuan sekalian, sikit lah. Anak Cina pula, dia sekolah Cina. Ya, walaupun dia masuk SMK, dia masuk sekolah kebangsaan selepas itu. Kalau dia masuk lagi sekolah persendirian, itu proses pencinaannya sangat kuat lagi tuan. Dia masuk kota, masuk Utah, itu tak tahu cakap macam mana lah. Ini sebab kita gagal. Bila kita gagal dalam sistem pendidikan, bermakna kita gagal dalam membina negara. Itu kita gagal banyak tuan-tuan. Ya, saya nak sebutkan. Interaksi mereka dengan surat khabar keluar 2 kali diterbitkan sehari. Akhbar Sinciu, utusan ni berita harian keluar 1 hari je, pagi keluar, petang tak ada. Akhbar bahasa Cina pagi petang. Kalau tuan-tuan tengok ejen sosialisasi politik seperti sekolah, media dan sebagainya, media bahasa Cina lebih banyak pada media bahasa Melayu, media cetak. Dia keluar 2 kali sehari akhbar dia. Keluar akhbar bahasa Melayu ni sekali je. Proses pembinaan anak-anak ini daripada sekolah Cina, rumah cakap Cina, masuk sekolah menengah cakap Cina, masuk universiti cakap Cina. Bila masanya mereka bertutur dalam bahasa Melayu, ya. Saya nak sebut tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan bertemu Cina cakap Melayu, itu tanda nak kiamat dah. Saking jarangnya ya. Tuan-tuan takkan jumpa bila bukan Melayu bertemu. Saya sebut ni tu. Saya sebut kenapa saya sebut Cina sebab dia majoriti bukan Melayu terbesar di negara kita. Saya kena tekan itu. Sebab dia ada hampir 25%, ya. Tetapi pembawakan pembinaan negara dalam negara ini, kalau dia tidak dipantau, kerajaan terpaksa tunduk kepada mereka hanya kerana secepis undi ni. Ceritalah nak mendaulat bahasa Melayu 65 tahun lagi, kita akan gagal. Tuan-tuan, walaupun sekolah vernacular ini di bawah kerajaan, ya, gaji ini diberikan, berapa bilion diperuntukkan, tetapi mereka setiap arahan kerajaan jarang dipatuhi. Ya, akhirnya kerajaan terpaksa tunduk kepada mereka. Bagaimana kita nak bina negara kalau warganya tidak patuh kepada agenda sebesar ini?
Kementerian Pendidikan minta tambah bahasa Melayu supaya daripada 180 minit tambah lagi supaya jadi lebih, kita pergi jauh sikit daripada 360 minit seminggu dan sebagainya. Tak boleh, dia akan ditentang secara besar-besaran. Sejarah yang diajar di sekolah jenis kebangsaan ini asalnya diajar dalam bahasa Melayu, tetapi ditentang dengan begitu ekstrimnya, akhirnya subjek sejarah diajar dalam bahasa ibunda masing-masing. Ini yang berlaku ni. Agenda sebesar ini kerajaan boleh tunduk. Bahasa Melayu, mana ada kat dunia ni kempen bahasa kebangsaan? Bahasa ini sepatutnya sudah menjadi darah daging rakyat dia. Kat Siam, tuan-tuan, ada dengar mereka kempen bahasa Siam? Tak ada. Pergilah seluruh negara di dunia ini, 195 buah negara. Apabila bahasa itu menjadi bahasa kebangsaan, dia mesti dikuasai tanpa berkecuali. Malang negara kita, apabila banci 2010 dibuat, dia akan dibuat lagi. 2010 dibuat, maka pembanci pergi pada rumah ke rumah. Sebahagian besar daripada masyarakat Cina di bandar tidak boleh membaca dan bertutur dalam bahasa Melayu sehingga terpaksa membawa penterjemah. Tuan-tuan, 60 lebih tahun kita merdeka. Takkan bahasa Melayu mudah ini tidak boleh dikuasai. Bangla datang ke sini, Bangladesh itu. Ya, dalam masa 3-4 bulan mereka sudah boleh menguasai bahasa Melayu. Kita duduk di sini bergenerasi. Kita masih lagi gagal untuk menguasai bahasa yang sebegitu mudah ini. Sebab itu saya pohon sangat-sangat ini. Dalam pembinaan negara bangsa ini, agenda besar mesti dilaksanakan. Kalau gagal, kuasa mesti dilaksanakan untuk mendidik golongan membina negara dalam negara. Barulah tuan-tuan kita akan capai yang ketiganya, iaitu perpaduan yang kita idam-idamkan. Seterusnya kestabilan negara yang kita idam-idamkan pada masa akan datang ini. Ya, jadi sahabat semua, memang realita yang terjadi di Malaysia itu, etnis yang banyak di Malaysia itu ya, mereka tidak kooperatif ya, mereka tidak berpadu di dalam penggunaan bahasa yang seharusnya. Sebagai warga negara Malaysia, betul-betul harus mengedepankan penggunaan bahasa Melayu. Kalaupun ada bahasa dari etnis masing-masing atau suku di Indonesia ini, itu tetap dalam konteks bahasa yang diakui, tetapi bukan sebagai bahasa nasional. Inilah yang dikatakan oleh salah satu profesor Malaysia ini, di mana beliau marah ya, dikarenakan tidak adanya penghargaan terhadap bahasa Melayu, tidak adanya kesadaran berkenan dengan kewajiban untuk menggunakan bahkan fasih berbahasa Melayu ya. Sebab itu saya minta saudara-saudari sekalian, ya, buatlah apa juga jalan sekalipun. Kalau ditakdirkan Dewan Bahasa dan Pustaka ini perlu diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, jalankanlah tanggungjawab. Daripada letak di Kementerian Pendidikan, nampaknya tak pergi ke mana dia. Tidak jalan ya. Nak buat apa tak tahu. Banner bandar Kuala Lumpur dah macam London dah. Pergi bandar Ipoh macam London dah. Identiti itu tak ada. Tidak tertonjol. Jati diri negara itu tidak tertonjol. Ya, memang di Malaysia itu lebih banyak orang berbahasa Inggris ya. Jadi mau suku Melayu sendiri pun banyak juga yang berbahasa Inggris ya. Apalagi orang Chinese ya, India ya dan lain-lain sebagainya, mereka banyak menggunakan bahasa Inggris. Bahkan ada kesan ya, mereka bangga menggunakan bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Melayu itu sendiri ya. Ini sebenarnya menjadi keresahan dari profesor ini ya. Dan akhirnya orang berkata, Malaysia ini sebuah negara baru sebab baru merdeka 65 tahun. Jadi negara baru ini susah untuk kita bina negara ini sebab kita memerlukan masa yang lama daripada negara sebangsa. Kepada saya, membina negara berbilang kaum ini lebih mudah daripada membina negara sebangsa. Sebab kita ni asal usulnya daripada negara sebangsa dan dia bertukar menjadi berbilang bangsa sebab ada sejarahnya. Sebab itu dalam membina negara bangsa ini, apabila dia bertukar menjadi berbilang bangsa daripada sebangsa kepada berbilang bangsa,
kuasa itu perlu digunakan sepenuhnya untuk mendidik mereka, sebab dia berbilang bangsa tu ada sebab dia, disebabkan oleh interaksi, disebabkan oleh penghijrahan. Kalau kuasa itu digunakan untuk sedarkan diri, dia akan menjadi lebih baik. Tapi malangnya kita tak gunakan kuasa itu, akhirnya daripada sedar diri sepatutnya dia tak jadi sedar diri. Apabila dia tak jadi sedar diri, dia jadi keras kepala. Apabila dia menjadi keras kepala, dia menjadi kurang hajar sebagaimana yang ada pada hari ini. Nah, Sobat Maju, begitulah dilematis bahasa Melayu di internal Malaysia. Nampaknya tidak seperti bahasa Indonesia yang menjadi bahasa utama dan rakyatnya harus bisa berbicara bahasa Indonesia. So, bagaimana pendapat kalian? Ya, demikian sahabat semua. Memang bahasa itu merupakan identitas dari suatu negara, dari suatu bangsa ya, di mana persatuan dan kesatuan lahir dari kebersamaan dalam penggunaan bahasa dalam satu kesatuan itu. Sehingga komunikasi di dalam negara itu bisa berjalan dengan baik kalau ada rasa memiliki, terutama di dalam penggunaan bahasa. Dan di Malaysia, bahasa ibu mereka adalah bahasa Melayu sebagai identitas negara dan bangsa. Tetapi mereka gagal di dalam membangun persatuan dan kesatuan melalui bahasa. Demikian sahabat semua. Terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi di video reaction berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.